Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini agenda awal. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang cukup besar kepada ekonomi global sehingga mewujudkan normal baharu yang menuntut untuk melakukan pembaharuan dalam ekonomi. Kerajaan Sarawak sedar akan pentingnya agenda pemulihan ekonomi pasca COVID-19 kerana kesannya dirasai oleh seluruh dunia. Apa langkah yang diambil? Bagaimana dengan sektor keusahawanan, perniagaan, penduduk di Sarawak khususnya yang sememangnya terkesan dengan COVID-19 dan apakah aplikasi digital yang digunakan semaksimum mungkin? Ini yang kita akan bincangkan bersama dengan dua tetamu saya langsung menerusi Skype ketika ini bersama-sama dengan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan juga Sumber Asli 2 dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Hello, Assalamualaikum Datuk. Assalam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk nampak segak dengan berbaju kotak-kotak hari ini. Walaupun kita jauh tapi terasa dekat seperti bersama-sama dengan Datuk di studio waktu ini. Terima kasih Datuk. Dan juga bukan Datuk seorang, kita ada juga Datuk Haji Muhammad Naruddin Haji Majais yang merupakan Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan juga Pembangunan Usahawan Sarawak. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, saya pasti kedua-duanya berada di lokasi yang berbeza waktu ini. Yang berbeza. Baik, tapi sebagai permulaan dan juga mukadimah saya ingin bertanyakan kepada Datuk Amar bahawa melihat kepada dalam tempoh kawalan pergerakan PKP sebelum ini hampir semua sektor ekonomi terjejas. Boleh Datuk Amar berkongsi mengenai keadaan situasi Sarawak ketika ini, Datuk? Ketika ini syukur Alhamdulillah ya, banyak sektor ekonomi telah pun dibuka dan berjalan seperti biasa sementara mereka dipastikan untuk mematuhi segala arahan MCO dan SOP yang telah pun dikenakan. Pada tempoh MCO pertama dan kedua, kita telah pun menjalankan satu kajian yang melibatkan hampir 3,000 responden yang terdiri daripada pengusaha PKS. Antara dapatan survei yang telah pun kita buat, 71.5% responden menyatakan bahawa perniagaan mereka ditutup sepenuhnya. 64.8% responden menyatakan tiada pendapatan langsung semasa PKP. 79% responden menyatakan perniagaan mereka hanya mampu beroperasi dalam tempoh 1 hingga 3 bulan dan 47% menyatakan bahawa perniagaan mereka hanya akan pulih semula dalam tempoh 6 bulan selepas PKP. Dan ini yang telah pun kita buat pada masa MCO peringkat pertama dan kedua. Inilah yang dapatan yang telah pun kita terima daripada responden di kalangan PKS kita. Dan juga Datuk, saya pun dah lama tidak pergi ke Sarawak. Kali terakhir saya bersama Datuk di kawasan Datuk. Tapi dalam situasi kita tahu COVID-19 ini mengekang kita untuk bergerak secara bebas. Dalam masa yang sama, Datuk, kita nak melihat kepada inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak meringankan beban penduduk termasuk golongan-golongan usahawan yang kita lihat agak terjejas teruk disebabkan pandemik COVID-19 ini, Datuk. Ya, memang mereka seperti yang saya katakan dan juga disokong oleh kajian yang telah pun kita adakan dalam tempoh fasa pertama MCO dan fasa kedua MCO. Jelas bahawa mereka ini amat terjejas sekali. Dan disebabkan itu, Kerajaan Negeri Sarawak telah melaksanakan 3 pakej bantuan yang menaram belanja sebanyak
2.55 bilion. Ini telah pun memberi manfaat kepada semua masyarakat kita di Sarawak. Dan dalam pakej pertama yang melibatkan peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit, antara inisiatifnya ialah kita memberi diskaun bil elektrik sebanyak 5% hingga 25% selama 6 bulan. Diskaun bil air sebanyak 10% hingga 25% selama 6 bulan. Bantuan khas ya RM250 sebulan untuk tempoh 6 bulan bagi golongan B40. Ini adalah peruntukan yang tambahan daripada apa yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan, ya. Dan bantuan ini memberi manfaat kepada lebih 430,000 penerima di negeri Sarawak ini. Diskaun 20% untuk cukai pintu, diskaun 30% untuk cukai tanah, pemberian face mask percuma sebanyak 2 juta, manakala bantuan untuk usahawan antaranya ialah pengecualian bayaran yuran permit dan lesen perniagaan di bawah PBT, penangguhan bayaran selama 6 bulan untuk skim pinjaman industri kecil dan sederhana dan skim kredit mikro Sarawak, tambahan peruntukan kepada skim kredit mikro sebanyak 20 juta dan ini menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 50 juta. Setakat 17 Jun tahun ini, sebanyak 640 pemohon bernilai 25.8 juta telah diterima. Seramai 97 permohonan yang bernilai 3.1 juta telah diluluskan. Dan kita juga memberi pengecualian bagi hotel, license fees. Kita juga memberi bantuan kepada frontliners. Mereka ini amat penting. Ya. Dan mereka ini telah pun bekerja begitu kuat dan sebagai penghargaan, kerajaan negeri memberi special monthly incentive 200 hingga 300 ringgit Malaysia selama 6 bulan. Dan ini dijangka akan memberi manfaat kepada 14,000 petugas. Bantuan peralatan hospital, personal protection equipment, bantuan makanan kepada frontliners, kita beri semua ini. Ya. Sementara dalam pakej kedua yang telah pun dilancarkan berjumlah 1.1 bilion, memberi fokus, banyak yang memberi fokus kepada PKS. Misalnya, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan bantuan di bawah Special Relief Fund, SRF, di bawah pakej prihatin. Dan sebagai tambahan, Kerajaan Negeri Sarawak bersetuju untuk membiayai kos faedah pinjaman kepada PKS dan inisiatif ini adalah untuk tempoh 3 tahun setengah ya bagi pinjaman tidak melebihi 500,000. Sarawak saya rasa adalah satu-satunya kerajaan negeri yang menyediakan kemudahan interest free bagi SRF ini. Dan setakat ini, setakat 16 Jun, sebanyak 2,310 permohonan yang bernilai 858 juta ya, telah diluluskan oleh 7 buah bank yang terlibat. Dan Kerajaan Persekutuan juga memberi subsidi upah dan ini memberi banyak bantuan kepada PKS kita. Program grant sebanyak 1,500 untuk penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan PBT. Dekat 24 Jun 2020, sebanyak 13,592 permohonan telah diluluskan. Manakala baki 17,945 masih dalam proses pertimbangan. Pemansuhan kadar faedah untuk skim kredit Mikro Sarawak
dan skim pinjaman industri kecil sederhana bagi tempoh 3 tahun setengah. Pengecualian sewa premis perniagaan milik kerajaan, dan ini dianggarkan lebih kurang 10,000 penjaja dan peniaga akan mendapat faedah. Ya. Dalam pakej yang ketiga, sebanyak 0.3 bilion telah pun diperuntukkan. Antaranya ialah untuk bantuan khas RM500 kepada mereka yang berstatus bujang berumur 21 tahun dan 21 tahun ke atas dan berpendapatan di bawah 2,000 sebulan. Ini melibatkan seramai 377 lebih ribu orang yang mendapat manfaat. Grant tambahan sebanyak 750 kepada setiap penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan PBT. Ini menjadikan jumlah keseluruhan bantuan kepada penjaja dan peniaga kecil adalah sebanyak RM2,250. Ya. Bantuan khas RM500 one off untuk pengusaha perahu tambang. Nah, kalau pergi ke Kuching ataupun di tempat-tempat lain, selain daripada menggunakan kenderaan kereta, yang menyeluruhkan ialah kita menggunakan bot tambang. Dan mereka ini juga terjejas. Mereka ini tidak dapat beroperasi dan kerajaan negeri memberi bantuan khas RM500 one off. Bantuan khas RM600 kepada operator van berlesen, pemandu teksi dan bas, dan van sekolah. Jadi ini dianggarkan melibatkan 3,674 operator. Bantuan khas RM1,500 one off kepada pemandu pelancong yang berlesen. Dan perkhidmatan BSN dan Argo Bank Mobile. Ya, kita juga bagi bantuan khas RM1,500 one off untuk frontliners media personnel di Sarawak yang memberi manfaat kepada lebih kurang 500 media personnel. Saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan komuniti perniagaan di negeri Sarawak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Inilah yang sumbangan-sumbangan yang sudah diberi oleh kerajaan negeri di lain daripada yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Daripada apa yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan, ada tambahan daripada Kerajaan Negeri secara inklusif apa yang disebut oleh Datuk Amal tadi. Tapi dalam masa yang sama, kita juga bersama-sama dengan Datuk Haji Muhammad Naruddin Haji Majais ketika ini melihat kepada sektor dan juga perindustrian, terutamanya melibatkan usahawan dan juga peniaga-peniaga yang berada di Sarawak secara khususnya dengan kepelbagaian produk yang dihasilkan dan sebagainya. Melihat kepada situasi dan juga keadaan ini, Datuk, apa antara perancangan selanjutnya untuk membantu golongan-golongan peniaga bagi memulihkan perniagaan selepas pasca COVID-19 ini, Datuk Naruddin? Untuk membantu para peniaga, terutama penjajah kecil dan mikro kita, termasuk mereka yang bekerja persendirian, Kerajaan Negeri Sarawak melalui Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan ataupun Mintrade telah menyediakan beberapa inisiatif. 3 daripadanya ialah memang sudah kerajaan laksanakan sekian lama, tapi semasa pandemik COVID ini, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah umumkan seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Amal tadi, penambahan peruntukan yang sedia ada dan memasukkan faedah pinjaman itu selama 3 tahun setengah ataupun 42 bulan tanpa faedah. Setiap pembayaran pertama pinjaman itu hanya dibuat bulan Oktober tahun ini nanti. Pertamanya, skim pinjaman industri kecil dan sederhana ataupun SPIK, SPIKS. Satu pinjaman mudah bagi usahawan IKS di Putra dengan maksimum RM240,000
sudah beroperasi sekurang-kurang 3 tahun. Sekurangnya 3 tahun melayakkan mereka. Skim kedua ialah skim kredit Mikro Sarawak ataupun SKMS. Satu lagi pinjaman lebih mudah bagi usahawan B40 maksimum RM10,000. Bagi usahawan B40 dan M40 dengan maksimum RM50,000. Syaratkan minimum skim ini asalkan mereka mempunyai permit, lesen daripada kerjaan tempatan dan telah beroperasi sekurangnya 6 bulan sahaja. Dari minimum requirement. Pinjaman ini terbuka untuk usahawan Bumi-Putra dan juga usahawan daripada bukan Bumi-Putra. Dan ketiga, kita ada grant untuk para usahawan yang teknikal mempunyai sijil vocational dan para graduan universiti yang ingin menceburi di dalam apa juga bidang seperti bengkel, repair kereta, motosikal, printing, kedai jual dan repair komputer, membeli stol, kereta surung dan kereta bergerak dan sebagainya. Kedua, skim USTEP dan gerak ini adalah berupa grant dengan maksimum RM20,000 seorang. Dan COVID-19 ini telah mengajar kita betapa pentingnya ekonomi digital, terutama penggunaan platform online sebagai contoh ataupun atas talian dengan berlandaskan penggunaan internet dan teknologi ataupun gadget seperti handphone yang ada dalam tangan kita semua. Semasa bulan Ramadan yang baru lalu, sebagai contoh, kementerian kita telah memperkenalkan satu platform pembelian online ataupun delivery melalui platform penghantaran e-hailing dari stall to doorstep yang kita namakan Bazaar Rakyat Online Sarawakku Sayang ataupun BROS, BROSS. Platform digital ini telah disertai oleh lebih kurang 7,600 orang penjajah dan peniaga kecil seluruh negeri. Dalam bulan Ramadan saja, BROS merekod jualan sejumlah 35 juta ringgit. Dan lebih kurang 400 penghantar ataupun runners yang menggunakan motosikal yang berdaftar dengan BROS. Tidak termasuk yang lain seperti Foodpanda dan GrabFood telah membolehkan para runners bermotosikal ini pendapatan seharian antara 100 hingga 250 ringgit satu hari. It's a good income bagi mereka yang bekerja sebagai part-time ataupun para penganggur. Program ini telah membantu para usahawan, para runners motosikal dan para pengguna yang hanya mengguna handphone saja. Jadi untuk masa akan datang, Mintred atau kementerian kita akan memperkenalkan inisiatif tambahan Sarawak Entrepreneurs Grant ataupun SEG bagi menggalakkan para usahawan mengiklankan dan menjualkan produk mereka serta berminat dalam perniagaan e-commerce ataupun e-dagang. Pertama, Sarawak Marketing Development Grant sebanyak RM20,000 untuk PKS menyertai Expo Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Dan kedua, Sarawak E-commerce dan Innovation Grant sebanyak RM5,000 untuk usahawan menyertai digital marketing dan RM20,000 untuk mewujudkan e-platform untuk komuniti perniagaan. Dan ketiga, Product Development dan Commercialization Grant sebanyak RM200,000 untuk program ataupun projek yang berkaitan dengan pembangunan pengkomersialisation produk. Sebagai program berterusan yang sedang dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, kementerian saya bersama dengan agensi-agensi lain ada beberapa program, membuat program capacity building seperti khusus pensijilan pengendalian makanan, e-usahawan, promosi dan pemasaran melalui media sosial macam YouTube dan TikTok, platform e-dagang Sarawak
dan pendaftaran lesen perdagangan dan banyak lagi Ihsan Ya. yang kita telah sedang dan akan laksanakan untuk para usahawan IKS kita. di Sarawak. Saya rasa antara gabungan Dato' Noordin dan juga Dato' Amar memberi satu impak yang cukup besar, terutamanya melibatkan Kerajaan Negeri Sarawak dan keseluruhan penduduk yang ada di Sarawak secara khususnya. Tapi Dato' Amar, kita tak punya banyak masa, tapi dalam beberapa tempoh PKP dan sebagainya, saya ada ternampaklah gambar Dato' Amar pergi ke lokasi memberi makanan, stok makanan dan sebagainya. Ini mungkin antara satu inisiatif dan juga langkah yang dimainkan oleh Kerajaan Sarawak untuk memastikan semua dan keseluruhan penduduk di Sarawak ada makanan dalam tempoh PKP. Boleh Datuk ceritakan mengenai di sebalik penyediaan dan juga pemberian makanan kepada penduduk Sarawak ini? Ya, kebetulan saya adalah pengurusi jawatan kuasa untuk pengagihan makanan ini. Kerajaan negeri telah pun memperuntukkan sebanyak 16.4 juta ringgit Malaysia untuk pengagihan makanan, dan Kerajaan Persekutuan juga ada memberi peruntukan sebanyak 3.1 juta. NATMA juga memberi peruntukan lebih kurang dalam 580,000. Dan semua peruntukan-peruntukan ini kita salurkan kepada jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat bahagian dan daerah. Dan mereka yang menentukan target group dan untuk membuat pengedaran makanan-makanan ini. Memang banyak cabaran lah, Ihsan. Ya. Kita mendapat bantuan daripada semua agensi kerajaan yang terlibat, dan wakil-wakil rakyat juga datang bersama memberi bantuan, dan ada yang menggunakan kereta dengan jalan balak, ada yang menggunakan sungai, dan ada terpaksa kita gunakan helikopter, dan kita mendapat bantuan daripada ATM, Hornbill. Jadi syukur Alhamdulillah ya, kita dapat mengagihkan barang makanan ini, dan dianggarkan hampir 400,000 ketua isi rumah telah pun menerima bantuan makanan ini. Datuk, Datuk, mungkin secara ringkas dalam tempoh 30 saat ke seminit, Datuk boleh rungkai ataupun rangkumkan apa yang Datuk boleh katakan kepada keseluruhan penduduk dan juga rakyat Sarawak berkaitan dengan situasi dan juga keadaan ini, komitmen kerajaan negeri khususnya dalam memastikan semuanya dalam keadaan baik dan juga stabil, Datuk? Ya, syukur Alhamdulillah sekarang ini kita sudah membuka banyak sektor ekonomi, dan dalam suasana penyesuaian ini saya berharap kita jangan alfa, supaya kita terus mengamalkan SOP yang ditetapkan, dan apa yang penting ialah kita nak menghapuskan sepenuhnya COVID-19 ini. Dan kita juga harus belajar daripada pandemik COVID-19 ini. Ianya telah pun mengubah landscape perniagaan, dan bagi PKS perlu mengadaptasi dan memanfaatkan perniagaan secara digital. Baik, nanti saya akan bercakap lanjut bersama dengan Dato' Amar. Pastinya saya akan pergi ke Sarawak lagi, berjumpa dengan Dato' Amar pastinya, dan juga nanti bolehlah saya kopi-kopi bersama dengan Dato' Haji Muhammad Noordin juga, saya rasa. Sebab kerinduan saya di Sarawak selepas beberapa kali ke sana dalam tempoh setahun, mungkin menerbitkan program dan sebagainya, begitu dekat juga di hati kami di Awani ini, dan kita mengharapkan daripada inisiatif yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita tadi memberi gambaran
edaran yang jelas bahawa Kerajaan Sarawak menitik beratkan terhadap kepentingan masyarakat dan juga rakyat dalam memastikan penularan COVID-19 itu dapat dikekang dan juga dalam masa yang sama ekonomi keseluruhannya dapat distabilkan secara khusus. Terima kasih kepada kedua-duanya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan dan juga Datuk Haji Muhammad Naruddin Haji Majais yang merupakan Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Nanti datang ke Kuala Lumpur di Bukit Kewangan, saya jemput datang ke studio Agenda Awani. Terima kasih. Saya Ihsan Dahaya. Sekian dulu untuk Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.